Doktor, kita ada soalan sikit dalam chat ni daripada Haji Sofian. Okey, dia tanya begini ya. Sesuatu hukum mesti mempunyai dasar-dasarnya dalam Al-Quran atau hadis. Hukum berjam ialah sesuatu yang besar tetapi ayatnya di dalam Al-Quran telah dimansuhkan. Tetapi diteruskan berdasarkan kata-kata Sayyidina Umar. Jika dilihat hukuman jidal iaitu sebat tidak dibenarkan hingga terluka menunjukkan kerahmatan Islam. Hukuman rejam dilakukan hingga mati dengan direjam. Adakah kata-kata Saidina Umar ini sahih? Jika sahih, saya terima je kata. Dia minta kepastian lah. Terima kasih. Ini satu isu yang panjang untuk dibincangkan, tapi saya nak ringkaskanlah untuk difahami dalam konteks ini. Pertama, kita ada perkara yang asas untuk kita imani. Perkara yang asas untuk kita imani ialah agama ini rahmah. Atau hukum hakam agama juga rahmah, melainkan kepada orang-orang yang zalim, yang melampaui batas, yang mengambil hak orang lain, ataupun yang kalau dia cederakan orang, dia kejam pada orang, maka agama balas di atas kekejaman itu sebagai pengajaran kepada orang lain. Al-Quran 114 surah Allah mulakan semua dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali At-Taubah. Tapi Allah pilih Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai nama di antara banyak nama-nama Allah bagi menzahirkan bahawa Allah itu kasih dan sayang. Itu adalah Al-Quran. Maka kita akan tengok Al-Quran rahmat ke semuanya. Di atas rahmat ini maka telah membentuk satu pemikiran orang Islam yang suka menerima apa-apa saja yang kelihatannya against ataupun tidak seiring dengan makna rahmat ini. Di dalam Al-Quran, dalam riwayat-riwayat menunjukkan hukum rejam itu pada awal ada. Itu pun ada perbincangan apa maksud ada itu. Kemudian tidak ada. Adakah hukum rejam ini adalah satu hukuman yang Nabi laksanakan kerana ia memang ada di dalam amalan Yahudi dulu? Kerana orang Yahudi dulu melampaui batas. Apabila lelaki berzina dengan perempuan yang sudah berkahwin, dia akan menimbulkan, dan lelaki itu berkahwin akan menimbulkan satu perbalahan yang dahsyat yang boleh menggugat keamanan di atas fanatik kaum dan seumpamanya. Maka syariat Yahudi dahulu telah, dengan keras juga syariat Yahudi, sesuai dengan banyak benda yang keras, sesuai dengan tabiat orang Yahudi itu sendiri. Adakah hukum rejam itu warisan daripada Yahudi yang mana Nabi laksanakan kerana sesuai dengan beberapa kes ketika itu, ataupun ia berterusan sehingga menjadi syariat kita? Inilah asas yang dibincangkan. Jika kita lihat pada riwayat-riwayat sahabat Sayyidina Umar dan seumpamanya, nampak macam mereka menganggap hukuman rejam itu masih dilaksanakan lagi jika ada kes yang seperti itu. Panjang perbincangannya. Adakah hukuman, kerana hukum dalam Quran, hukum orang hamba separuh daripada hukum orang yang merdeka. Jika hamba tu nak direjam, macam mana nak direjam separuh? Jadi separuh tak dapat dipahami, melainkan separuh tu separuh sebat. Jadi sebat pada orang yang berzina adalah asas 100 rotan kepada orang yang berzina. Dengan itu pun sebat tu dengan keadaan tak boleh melampaui batas, tak boleh menyebabkan kecederaan yang melampau dan seumpamanya. Rejam begitu berbeza dalam hal ini. Ini menyebabkan ulama-ulama, di kalangan ulama membahaskan hal ini dan membangkitkan isu ini. Dan kalau kita lihat kepada buku-buku sejarah juga, kelihatan tidaklah dilaksanakan selepas daripada itu, melainkan beberapa tahun saja. Kita travelers ataupun ahli-ahli sejarah yang menukilkan perjalanan mereka di dunia orang Islam tidak meriwayatkan, menceritakan tentang pelaksanaan hukum-hukum yang seperti ini. Hatta hukum potong tangan dan seumpamanya juga kita dapati, maka tidak riwayat sejarah tidak meriwayatkan selepas daripada generasi itu. Mungkin kerana konteks yang berbeza.
yang terlalu berbeza, ataupun kerana hukuman macam zina ni dia bukan dilaksanakan kerana orang zina aja. Dia mesti seiring kekuatan dengan melaksanakan hukuman orang yang suka kepada gosip, iaitu dia ni terlibat skandal. Orang ni disebat 80 rotan, dia khalayak ramai juga. Tapi apabila gosip berlaku begitu berleluasa, nampaknya macam hukuman zina juga tidak diriwayatkan dengan begitu jelas selepas daripada itu. Bukan kerana hukuman tidak sesuai, manusia sudah berubah tabiatnya, sebahagian syarat-syarat pelaksanaan mungkin sudah hilang. Tapi saya nak balik pada isu yang sensitif yang ditimbulkan oleh siapa tadi saya tak tahu, tapi ini perbahasan yang sangat sensitif. Maka timbul beberapa orang tokoh seperti Syekh Al-Imam Muhammad Abu Zahrah mula membahaskan tentang hukuman rejam ini sebenarnya hanyalah dilaksanakan oleh Nabi sebagai satu hukuman ta'zir, merujuk kepada kes tertentu pada zaman tersebut. Sebab tu Nabi dah suruh Ma'iz lari, jangan datang. Nak juga mengaku. Kemudian sebagai mungkin ia boleh menyebabkan berlaku bila zina dengan isteri orang ni kesannya sangat besar. Abu Zahrah memberikan pendapat ni, ramai tokoh yang tak berani nak menyokong Abu Zahrah. Kemudian Mustafa Zarqa, tokoh fiqh. Abu Zahrah ni tokoh ilmuwan fiqh yang terkenal, banyak buku-buku fiqh daripada Mesir dia. Kemudian tokoh-tokoh ilmuwan yang lain yang muncul kemudian seperti Syekh Mustafa Zarqa juga memberikan pandangan yang sama seperti mana yang Tuan Haji tadi tanya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika dia mentaklikkan kepada buku Fatwa Az-Zarqa, fatwa kepada Syekh Mustafa Zarqa, dia macam cenderung pada pendapat yang sama. Hukuman ini terhad kepada keadaan pada zaman itu, ia bukanlah hukuman yang diwarisi daripada zaman ke zaman. Ini adalah pandangan yang mereka berikan dan saya setakat ini bersetuju dengan pandangan itulah. Wallahu a'lam.